InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengikhlaskan hati kita, merasakan bahawa segala yang ada pada kita ini adalah merupakan anugerah daripada Allah, nikmat daripada Allah, dan kita merasakan bahawa segala yang kita ada ini adalah merupakan taufik daripada Allah. Maknanya Allah memberikan kita at-taufik sehingga boleh kita beramal, beribadah, sehingga kita boleh berada dalam keadaan yang baik. Jadi semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa memperdalamkan makna iman, iaitu yakin. Maknanya hati kita ni nak tidak ada sikit pun ragu-ragu, syak, zan dan wahan. Tidak ada sikit pun ragu-ragu, yang mana kita ingin 100% yakin bahawa segalanya ini daripada Allah. Allah sahajalah yang maha berkuasa. InsyaAllah mari sama-sama kita memperkuatkan keyakinan kita dengan kita membaca kalimah syahadah, ikrar kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan insya-Allah pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan solusi-solusi di akhir zaman. Yang berkenaan pada pagi ini, pada siang hari, kuliah harian kita ialah bersangkut paut dengan amalan. Amalan ini kita sudah tahu bahawa amalan itu ada dua. Yang satu amalan berbentuk lahiriah, zahir. Amalan zahir. Zahir ni maknanya apa yang kita nampak. Kita semayang, kita puasa, kita nampaklah orang tu berpuasa, tak makan, tak minum dan sebagainya. Jadi amalan yang kedua ialah amalan batiniyah, amalan hati. Amalan hati. Jadi amalan hati ini juga adalah amalan yang penting, seperti ikhlas, bersyukur, kita berharap pada Allah, kita bergantung pada Allah, kita baik sangka dengan Allah, itu semua amalan dalam hati. Jadi kita nak merasakan pada pagi ini bahawa dua-dua ni penting, dua-dua kena buat. Cumanya lebih penting ialah amalan hati, lebih diutamakan daripada amalan zahir yang penting tu. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan berbincang bersangkut paut dengan al-khauf at-tarbawiyah, iaitu ketakutan-ketakutan yang terdidik, yang dididik, yang ditarbiyah.
Jadi di sinilah kita ingin sama-sama memahami akan hakikat ini. Kenapa? Kerana antara senjata utama yang dilakukan, yang digunakan oleh Al-Masih Dajjal ialah menimbulkan ketakutan. Jadi senjata utama kepada Dajjal ni, senjata dia macam mana dia nak menyesatkan umat, macam mana dia nak merosakkan umat, macam mana dia nak menghancurkan umat, nak membunuh, nak membinasakan umat Islam. Dan Islam itu ialah antara senjata besar yang digunakan ialah al-khauf, iaitu takut. Jadi dia menggunakan ketakutan, sehingga dengan ketakutan itu manusia sesat. Manusia itu ikut telunjuk dia, buat sahaja apa yang disuruh, apa yang dicakap buat, apa yang diperintah semua taat. Taat pada perintah dia. Kenapa? Al-khauf. Jadi dia tahu bahawa dia tidak boleh menggunakan al-hub. Al-hub ni kecintaan kepada orang yang beriman, orang Islam yang ada iman. Dia susah nak buat, susah dia nak menimbulkan kecintaan pada dunia, kepada kepimpinan dia. Tetapi digabungkan cinta dunia, hubbud dunia wa karihatul maut. Nabi sebut kan, benci kepada mati, maknanya takut. Karihatul maut itu benci, takut mati. Jadi nak sebut kat sini, senjata yang pertama digunakan ialah dia galakkan nafsu. Nafsu tu digalakkan. Sebab tu hiburan menjadi-jadi. Sebutlah pasal hiburan, semua jenis hiburan ada. Hiburan fizikal, hiburan yang berbentuk batiniyah, lahiriah dan batiniyah. Yang lahiriah ni apa? Hiburan kita pun nampaklah, hiburan kita tahulah sebut hiburan. Yang batiniyah ni, hari ni orang tenang dengan dunia, itu batiniyah. Dan amalan hati mencintai dunia. Contohnya kita lebih seronok baca WhatsApp daripada baca Quran. Kalau WhatsApp tu boleh baca je, tak habis-habis, 3 jam, 4 jam tak ada masalah. Quran 1 jam pun berkira. Itu maknanya amalan hati yang telah dirosakkan oleh syaitan, iblis. Jadi kita sayang kepada dunia lebih. Kalau tengok movie 3 jam pun tak apa. Cerita Hindustan 3 jam pun tak apa, tak bergerak, tak berkedip, kan? Tapi kalau membaca sirah, membaca kisah-kisah Nabi, membaca Al-Quran, 1 jam berkira, setengah jam berkira. Kenapa? Kerana hati itulah sayang dengan dunia. Al-hubbud dunia, hubbud dunia. Ini senjata dia. Senjata yang kedua ialah wa karihatul maut, iaitu takut ataupun benci kepada kematian, takut meninggalkan dunia. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan senjata menakut-nakutkan, mengancam orang beriman, mengancam manusia, sehingga manusia ini takut mati, takut hilang harta, takut hilang pangkat. Ni diancam. Sehingga ada di kalangan kita atas nama Islam, tetapi rupanya bersekongkol dengan Yahudi dan Nasara. Bersekongkol dengan Yahudi dan Nasara. Kenapa bersekongkol dengan Yahudi dan Nasara? Kerana takut kehilangan dunia. Takut kehilangan dunia. Jadi ini yang kita nak sama-sama rasailah. Lampu dah mati dah. Tak apalah, insya-Allah sekejap saya nak betulkan lampu ni. Lampu ni Allah izin terpadam pula dia. Tapi masih terang lagi, kita ada ni insya-Allah. Tu. Baik. Jadi bagaimana kita nak menghadapi ketakutan ni? Hari ni banyak ketakutan. Perang, sampai ada sebahagian daripada kita nak jual rumah. Sampai sebahagian daripada kita nak tinggalkan kerja. Tinggalkan kerja untuk jaga akidah, jaga iman, jaga nyawa. Alhamdulillah, bagus. Tapi tinggalkan kerja kerana takut kepada makhluk, ini tak bagus. Baik, kita akan tengok. Jadi kita lihat apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang al-khauf.
Khauf ini secara definisi umumnya kita kata getaran, satu gegaran, satu perasaan. Jadi al-khauf ini perasaan, getaran yang ada dalam hati kita ketika mana hati kita itu, perasaan kita itu berjumpa dengan sesuatu yang tidak suka. Bertemu dengan sesuatu yang kita tak suka, itu takut. Itu al-khauf. Jadi apabila kita bertemu dengan sesuatu yang kita tak suka, itu adalah al-khauf. Dan dalam hal ini, dalam membicarakan masalah al-khauf ini ataupun takut ini, maka kalau kita tanya, siapakah di antara kita yang tidak ada rasa takut? Siapa yang tak rasa takut? Semua orang ada perasaan takut. Sebab takut ini adalah fitrah. Takut ini fitrah, suatu yang memang Allah jadikan kepada kita. Maknanya kita jangan bohonglah, saya tak takut, saya berani. Bohong tu. Dan tak ada orang yang tidak takut. Tak ada orang yang tak. Sebab ini perasaan ini adalah merupakan naluri kita, fitrah, yang Allah berikan kepada makhluk yang hidup. Yang hidup dia ada perasaan takut. Dan takut ini adalah merupakan satu yang semula jadi, yang ada pada kita, yang mana setiap hamba itu akan ada perasaan takut. Dan cumanya takut itu boleh menjadi suatu kekuatan dan juga boleh menjadi satu yang menjadi, kita kata, yang membinasakan. Dia boleh menjadi satu yang memberi kekuatan dan juga satu yang membinasakan. Jadi apabila kita melihat banyak ketakutan yang ada di depan kita ini, takut ini, takut itu, takut mati, takut semua takut, maka kemuncak kepada takut seorang hamba itu akhirnya akan pergi kepada Allah, kepada penciptanya. Kemuncak takut. Takut, kemuncaknya kemuncaknya dia akan takut pada penciptanya. Itu fitrah. Itu fitrah. Jadi kita hari ni, masalah manusia, masalah tipu daya Dajjal ni, dia bagi kita takut tapi tak takut habis-habis. Takut sikit-sikit. Sebab tu kita tengok virus boleh membunuh tapi tak nampak pun ramai yang mati. Yang dengar je mati tapi tak nampak ramai mati. Dia takut tak habis. Dia takut macam itu. Tapi dia tidak takut sampai kemuncak. Kemuncak takut, dia akan patah balik kepada Allah. Kemuncak takut akan patah balik kepada Allah. Ini adalah puncak takut kepada sebagai seorang hamba, yang akan membawa hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bahasa Arab kita panggil takut ni ialah al-khauf. Al-khauf. Jadi maknanya hari ni kita nak lawan ni senjata Dajjal ni. Senjata Dajjal ni kita nak lawan. Dia menakut-nakutkan manusia hari ni. Dia menakutkan orang beriman. Dia menakutkan orang alim. Dia menakutkan orang jahil, orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan. Dia takutkan semua orang. Kalau orang yang jahil ditakutkan dengan ketakutan-ketakutan yang buta, tidak ada ilmu. Orang yang ada ilmu ditakutkan pula dengan tidak ada cahaya. Ilmu tapi tak ada cahaya. Jadi dia tak nampak. Jadi sebab itulah dalam Al-Quran rasa takut ini, yang mana takut itu disebut juga perkataan al-khasyah. Al-khasyah. Al-khasyah ini ialah orang yang takut dengan ilmu. Takut dengan ilmu. Orang yang takut dengan ilmu ni, dengan kesedaran, disebut al-khasyah. Sebagaimana Allah firman dalam surah Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Innama yakhsha Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihil ulama. Sebenar-benarnya, hakikatnya, sesungguhnya yang takut, yang bimbang kepada Allah itu adalah daripada orang-orang yang berilmu, al-ulama. Jadi takut ni, kalau dia ada ilmu, kalau dia ada kesedaran, kalau ada kefahaman, maka disebut khasyah. Khasyah. Kalau dia tidak ada apa-apa, disebut al-khauf. Khauf. Jadi khauf ni dia umum. Khauf ni dia umum. Maknanya tak ada ilmu dipanggil al-khauf. Kalau ada ilmu, ada kesedaran,
Namanya takut dengan ilmu dipanggil al-khasyah. Ini istilah Quran. Al-khasyah ni maknanya takut dengan ilmu. Sebab tu Allah gambarkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar yakhshallah, yang bimbang, yang takut yakhshallah, itu yang takut pada Allah adalah para ulama. Ulama maknanya orang yang ada ilmu. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha mulia lagi Maha mengampun. Jadi sebab itulah rasa takutnya ada macam-macam. Kita nak kena menyelami. Jadi apa yang saya cakap ni mungkin semua dah tahu. Kita dah tahu, tapi kita nak hubungkan dengan tarbiyah kita. Tarbiyah akhir zaman ni. Supaya menjadi amalan. Takut macam mana yang sepatutnya ada pada kita. Maka takut ada macam-macam. Ada orang takut kepada makhluk halus. Orang yang benda yang tak nampak. Jin, takut jin. Bila cerita hantu sikit je, janganlah cerita. Takut lah kan. Takut. Kalau kita driving malam-malam tu kan, ngantuk-ngantuk tu. Dekat sini ada cerita ni. Kat mana ni? Ni sampai mana ni? Ni Bukit Putus. Bukit Putus Negeri Sembilan kan. Sampai kat Bukit Putus ni ada cerita. Cerita apa? Ada cerita yang ni sikit lah. Janganlah cerita-cerita malam-malam ni. Takut lah. Takut dengar cerita makhluk halus kan. Ada macam-macam lah. Ada cerita di Karak Highway lah. Ada cerita macam-macam. Jadi ada orang yang takut kepada makhluk halus. Takut. Takut juga kan. Al-khawf. Dia bukan khasyah, dia khauf. Dan kemudian ada juga yang takut kepada binatang-binatang. Binatang buas, takut dengan cacing. Ulat, takut ulat. Ulat macam ni. Begini ulat takut. Takut kat ulat. Kalau buat macam ni kat dia tu, punya dia terkejut dia kan. Takut ulat, takut lintah, pacat. Padahal benda tu kecil je. Tak ada pun, tapi dia bayangkan dan sebagainya kan. Takut kepada binatang buas, rimau. Takut kepada ular. Begitu juga takut kepada binatang berbisa. Takut kepada petir kan, bunyi petir dan guruh dan sebagainya, takut. Ada juga orang yang takut gagal. Takut gagal. Jadi takut ni macam-macam takut ni. Takut gagal. Saya ni nak jadi ketua, tiba-tiba saya tak ikut perintah dia ni. Ketua bos saya ni, saya gagal lah. Takut gagal. Tak dapat naik apa? Naik apa? Fobia. Fobia tu takut kan, yang 100% emosi. Juga disebut trauma. Jadi takut ni ada banyak-banyak peringkat. Yang paling tinggi sekali kalau medical dia panggil trauma. Trauma, fobia. Fobia ni apa? Dia tak ikut ilmu. Dia tak ada ilmu. Bukan kata dia tak tahu, tapi dia tidak ada kekuatan kesedaran. Maknanya hati dia tu tenggelam dengan ketakutan tu, fobia, takut. Dia tak boleh fikir dengan betul. Bila dah takut tu, takut masuk dalam tempat yang tutup takut. Tutup dia takut mungkin berdasarkan pengalaman dia dulu pernah dikurung, dia takut. Ataupun takut berada di tempat yang tinggi, tengok bawah takut dan jadi ini fobia. Fobia ni maknanya dia tidak ada ilmu, dia bukan khasyah. Dia emosi semata-mata, fobia. Begitu juga trauma. Dia dah berhadapan dengan sesuatu yang amat besar, berat, aksiden, maka trauma dia. Trauma ni maknanya juga takut yang tidak berdasarkan ilmu. Takut hanya berpegang dengan emosi, berpegang dengan nafsu. Itu sebenarnya nafsu tu. Baik. Jadi juga ada yang takut dengan penyakit, kematian dan sebagainya lah. Jadi ada macam-macam rasa takut. Jadi takut ni ada macam-macam. Jadi kita nak bincang di sini tentang bagaimana pentingnya takut itu, kerana ia ada kaitan dengan agama, dengan Islam. Dia ada kaitan dengan al-iman. Dia ada kaitan dengan al-yaqin. Dia ada kaitan dengan bagaimana kita dengan Allah. Iaitu yang paling penting sekali kita nak tengok, takut yang membawa kepada syirik. Kita boleh takut ni, takut tu fitrah. Takut ni fitrah. Tapi apabila takut itu tidak difaham dengan betul, tidak dididik, tidak ditarbiyah, maka dia akan membawa kepada syirik. Ini yang kita bimbang. Ini yang kita bimbang. Jadi di akhir zaman ni, ketakutan akan maksima ketakutan. Sehingga akhirnya membawa kepada syirik. Kenapa? Sebab takut tidak dididik dengan didikan tarbiyah Islam.
Bila takut tidak dididik dengan tarbiyah Islam, maka dia akan membawa kepada syirik kepada Allah. Dan inilah yang kita bimbang. Sebab itulah menuntut ilmu wajib kepada umat Islam. Talibul ilm faridatan ala kulli muslim wal muslim, atau kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu faridah, wajib kepada orang-orang yang muslim, laki-laki dan perempuan. Kenapa wajib? Kerana kalau kita tidak belajar ilmu-ilmu yang begini, maka dia akan membawa kepada syirik kepada Allah. Takut yang amat sangat sampai syirik kepada Allah, sampai kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah fobia, termasuklah trauma, termasuklah takut-takut yang lain. Sebab itu kita kena faham bagaimana ketakutan itu boleh bertukar menjadi khasyah, iaitu ketakutan yang ada ilmu di dalamnya, ada kesedaran di dalamnya, ada kekuatan. Dan kenapa? Kerana pada hari ini sistem pendidikan kita, sistem pendidikan manusia hari ini tidak mengajar kita macam mana nak takut yang terdidik. Tak ada. Kan? Apa perkara yang paling kamu takut sekali? Tanya pelajar tingkatan 5. Perkara yang paling takut sekali SPM. Dia kata. Kenapa SPM? Sebab kalau saya gagal SPM, habislah saya, tak boleh masuk universiti. Takut. Sampai ada yang bunuh diri, stres. Bunuh diri. Pelajar, apa dia yang ditakut? Exam. PhD student, yang ditakut apa? PhD student. Tak lepas Viva. Tak lepas dia punya thesis dia. Jadi kita lihat ada ketakutan ini. Jadi sistem pendidikan kita sekular. Maknanya pisahkan antara ketakutan dengan Allah, dengan iman, dengan akhirat. Takut tidak berdasarkan Islam, tidak berdasarkan Quran dan hadis. Ini sistem sekular. Dia pisahkan. Kemudian begitu juga sistem liberal. Takut ini dia boleh jadi macam-macam takut. Sampai takut manusia, menghina dia, buat macam-macam, dia takut. Takut di boykot. Kita tak boleh nak ikut pegangan begini, sebab kita ni negara yang lemah. Nanti kalau negara kita lemah, kita orang tak ikut kita, negara lain tak terima kita, maka kita akan terpinggir. Takut negara kita terpinggir. Sedangkan ni negara, ni bukan individu, negara. Siapa yang takut tu? Yang penakut tu sebenarnya adalah pemimpin yang memimpin negara. Kalau kita tidak ikut antarabangsa, WHO, United Nation dan sebagainya, kita akan diboykot, negara kita akan dipinggirkan, kita tak boleh nak pergi mana-mana. Takut kepada orang lain, padahal kita satu negara. Kita satu negara. Yang takut siapa? Bukan negara yang takut, pemimpin yang penakut. Takut kepada penjajah. Ini takut. Kenapa? Sebab memang dari sistem pendidikan kita mengajar kita takut kepada apa? Takut tak lulus exam. Maka kita belajar siang malam, pagi petang, takut supaya exam kita lulus. Takut tak dapat kerja, maka kita pun berusaha belajar supaya dapat kerja. Bukan belajar kerana Allah. Dah tak jadi dah belajar kerana Allah, tak jadi. Belajar nak dapat kerja supaya jadi profesional. Takut perniagaan rugi, maka customer always right, dia kata. Pelanggan ni semua betul. Takut nanti pelanggan tak beli kita, maka customer always right. Walaupun yang dibawa oleh customer tu contohnya syirik. Jadi dalam sistem pendidikan masyarakat hari ini, sistem tarbiyah masyarakat, kita dapati bahawa takut itu tidak dididik dengan didikan yang betul, yang berasaskan Al-Quran dan hadis. Takut itu dididik dengan sekular, liberal, pluralisme. Mengajar kita takut kepada yang lain daripada takut yang sebenar. Jadi sebab itulah kita hari ini telah duduk dalam sistem pendidikan yang diasaskan oleh sekular, yang diasaskan oleh liberal dan pluralisme. Kan? Jadi nihilisme dan sebagainya. Jadi sistem pendidikan yang kita ikuti menyebabkan kita hari ini lebih takut kehilangan makhluk, lebih takut kehilangan perkara yang disukai oleh nafsu, dan lebih takut yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini hakikat, terimalah
Semua kita ni sama, terimalah. Kecuali kita dah tarbiyah diri kita, dah bersihkan hati kita. Jadi kita semua ni penakut belaka. Tapi kalau penakut yang benar, tak apa. Jadi ini yang kita nak bincang. Kita nak tengok balik. Kita nak muhasabah balik diri kita ni. Kalau tak, kita sesat. Akhir zaman sesat. Kenapa? Takut kepada sesuatu yang mensyirik, membawa kepada syirik. Maka di sini kita lihat, bagi anak-anak kita pun sama. Kita takutkan anak kita dengan hantu. Kan? Nanti keluar maghrib, nanti malam-malam ni, nanti hantu tangkap engkau nanti. Takut dengan hantu pula. Itu sebab kita dah dididik takut dengan hantu. Kan? Sebab tu kalau nak cerita pasal benda-benda halus-halus ni, jangan cerita lah malam-malam, gelap-gelap. Terutama tengah driving seorang-seorang. Jangan cerita lah lagi. Kan? Ada. Berlaku kat saya. Kan? Berlaku kat saya. Bila kita ngantuk tu, kita ngantuk, bawa kereta kita ngantuk kan. Dah lama sangat drive, ngantuk. Co-pilot pun ngantuk juga. Orang belakang pun ngantuk juga. Nak cerita apa? Mari kita cerita sikit benda pelik-pelik sikit supaya kita berfikir. Cerita apa? Ingat tak jalan ni dulu kita lalu? Jalan ni dulu ada satu tempat tu kat Sempang tu. Situ ada satu restoran. Tapi restoran ni ada malam aja, siang tak ada, malam aja. Malam penuh orang datang, siang tak ada. Tu cerita apa ni? Cerita apa ni? Yang dah ngantuk dah hilang ngantuk lah. Engkau cerita apa ni? Malam-malam ni, gelap-gelap ni. Dekat hutan kita ni. Tak ada nak cerita pasal orang cerita. Yang depan tu ada restoran. Kalau kita pergi ada restoran sekali, kalau kita nampak restoran, kita singgah lah. Janganlah. Jangan ni. Jangan. Ni takut. Takut. Cerita-cerita sikit. Duduk seorang-seorang. Cerita-cerita macam-macam, takut. Ni takut. Yang dididik oleh sistem pada hari ini. Kita takut pada benda-benda yang tak sepatutnya kita takut. Jadi kita nak kena relearn ataupun unlearn. Nak belajar semula tentang takut ini. Sebab tu saya bagi tajuk ini Al-Khawf At-Tarbawiyah, kan? Takut yang dididik. Takut yang dididik. Minta maaf lah, no? Kalau ada siapa-siapa terasa, saya ni cuma buat contoh-contoh. Tapi contoh saya ni real, betul berlaku. Bukan contoh tak berlaku. Contoh yang berlaku. Baik, sebab itulah jangan kita salahkan orang lain kalau anak-anak kita jadi penakut. Jangan salahkan orang lain. Sebab kita dah hantar anak kita ke sistem pendidikan yang menakutkan mereka. Takut apa? Ni kalau tak dapat nombor 1 ni, besok nanti kamu ni gini. Tak dapat kerja, tak dapat gini. Macam-macam ketakutan kita bagi pada anak-anak kita. Sampai akhirnya anak kita jadi penakut. Sedangkan Allah akan tanya kita, kullu ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Allah akan tanya pada kita, engkau hantar anak-anak engkau ni, kamu hantar anak kamu ni jadi penakut hilang dunia semua ni, kenapa? Allah tanya kita. Jadi kita jangan salahkan orang lah. Baik. Jadi al-khawfillah, takut kepada Allah itu ialah satu perasaan takut kepada Tuhan yang mencipta. Jadi kita nak betulkan semula. Kita nak betulkan semua takut kita ni. Takut yang paling tinggi sekali, takut pada hantu, takut pada binatang, takut pada ulat, takut kepada hilang kerja, takut hilang dunia, ikan pangkat, takut semua takut tu. Kemuncak takut kepada Tuhan. Takut pada Allah yang mencipta. Maka takut kepada Allah ini, al-khawfillah, ialah satu perasaan takut kepada Allah yang mencipta manusia. Dialah pemilik alam semesta. Dialah pemilik semua sekali, dia punya. Yang memberikan rezeki, dia yang bagi rezeki. Yang menciptakan syurga, yang menciptakan neraka kepada orang yang bertakwa dan kepada orang yang zalim. Diciptakan neraka. Oleh itu, takut yang paling agung, yang paling mulia ialah takut kepada pencipta. Ini kita buat definisi barulah. Jadi hari ini kita nak rasa bahawa kita nak takut kepada benda lain semua ni, tak boleh lawan takut kepada pencipta kita. Sebab benda yang kita takutkan kat dunia ni pun dia yang cipta. Kita takut dengan siapa? Takut dengan virus? Takut dengan penyakit? Takut dengan musuh Islam? Takut dengan Dajjal, musuh tentera Dajjal? Takut, semua tu dia yang cipta. Jadi takut dengan apa pun, kan, tidak boleh lawan takut kepada pencipta. Ini
Ini benda yang kita kena fikir dan kita kena rasa dalam hati kita. Ini penting. Ni nampak macam dah tahu dah ustaz, dah tahu dah tu. Memang dah tahu tapi tak boleh nak amal lagi. Maka apabila kita takut kepada Allah, kan, dengan barulah jadi perhambaan kepada Allah, baru kita jadi hamba Allah. Maka barulah kita boleh merendahkan diri kepada Allah. Baru boleh merendahkan diri kepada Allah. Kan? Kita akan meyakini bahawa Allah boleh buat apa sahaja. Allah boleh buat apa sahaja. Jadi macam mana nak tarbiyah kita ni? Nombor satu. Jadi nak tarbiyah kita di sini, macam mana konsep tarbawiyah? Yang pertama sekali saya nak sebut konsep nak takut pada Tuhan ni, pada Allah ini. Kita nak kena latih hati kita, fikiran kita, kehidupan kita, untuk sensitif, untuk peka dengan kekuasaan Allah. Ini dia punya kunci dia pertama. Maknanya kita nak kenal Allah ni Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lihat di sini, berdasarkan kepada nama dia, sifat dia. Apa nama Allah yang hebat-hebat ni? Al-Jalal. Nama yang agung itu, nombor satu Al-Qawi. Allah ni maha kuat. Kita tengok benda hebat, kita tengok benda kuat, kita tengok benda lantang, boleh buat apa saja. Saya lah Perdana Menteri, saya boleh buat apa saja. Saya DG Kesihatan, saya boleh cakap apa saja. Semua teknikal dalam negara ni saya yang kontrol. Kamu walaupun ketua pengarah MKN, kamu kena dengar cakap saya. Dia tak cakap lah macam tu, tapi action ni macam itu. Saya yang paling tahu sebab saya yang paling terror dalam bahagian teknikal. Kamu tak payah ambil data, saya pegang data semua. Data tak boleh ada pada lain. Data kepada KKM saja. Tak boleh lepas pada lain. PPIM tanya apa yang berlaku data, tak ada satu pun data. Kita nak tanya, nak tahu. Sebab tu kita nak minta supaya Parlimen buat RCI. RCI, apa RCI ni? Apa bahasa Melayu ni dah? Satu Suruhanjaya penyiasatan. Tengok kita dah setahun lebih dah ni. Darurat lagi. Sekarang darurat tak ada dah. Alhamdulillah, tiba-tiba darurat tak ada. Darurat tak ada dah. Berkesan ke tak berkesan? Kita nak kena audit. Berapa bilion dah habis ni? Apa yang kita kena, berkesan tak? Audit, kena audit. Penyakit makin berkurang tak? Mati makin kurang ke makin meningkat? Makin meningkat. Kalau makin meningkat, maknanya kita kena betulkan. Mesti ada yang tak betul tu. Kena audit. Siapa yang nak audit? Darurat tak ada orang boleh audit. Ni sekarang tak darurat, kena audit lah. RCI, buat RCI. Ini kita lihat hari ni, kita nak tengok, oh dia kuat, dia ada kuasa, dia ada jawatan. Jawatan dia apa? Menteri. Jawatan dia apa? Perdana Menteri. Jawatan dia apa? Kan? DG, Ketua Pengarah. Tak kira lah Ketua Pengarah apa, paling tinggi sekali. Nak sensitif. Tengok semua tu, yang kita lihat ialah Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Bukan dia yang kuat, Allah maha kuat. Allah Al-Qahar. Al-Qahar ni yang maha memaksa. Jadi kita nak latih diri kita supaya sensitif dengan Allah yang maha hebat ini. Jangan tengok kuasa dia, tengok kuasa Allah. Allah, engkau sekarang kau pegang, Allah izin kau pegang jawatan. Allah izin kau menteri sekarang. Engkau ingat kau boleh cakap apa saja, Allah takkan kalahkan kau. Allah Al-Qahar, Allah maha memaksa. Allah Al-Jabbar, Allah maha mengalahkan. Allah Al-Jabbar. Allah Al-Muntaqim, kamu ingat kamu tak akan diseksa. Allah maha menyeksa, mengazab kamu khianat amanah yang diberikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah kepada negara, amanah kepada rakyat, amanah kepada segala perkara yang berlaku di depan kamu itu, tapi kamu khianat. Allah Al-Muntaqim. Ingat, Allah Al-Muntaqim, Allah maha mengazab. Nampak? Kita tengok sesuatu, kita nak hubungkan dengan nama-nama Allah, iaitu Allah SWT lah yang Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Allah Al-Qahar, Allah yang maha memaksa. Allah maha perkasa. Allah maha perkasa memaksa. Dia boleh paksa siapa dia nak buat.
Allah Al-Jabbar, Allah Maha mengalahkan. Dia boleh kalahkan siapa yang dia nak kalahkan. Allah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ni apa? Allah yang Maha mengazab. Jadi kita nak kena latih diri kita sensitif. Anak-anak kita pun nak kena macam gitu. Boleh tengok ada orang yang hebat, orang kuat, boleh cakap apa sahaja dia nak cakap, boleh kutuk orang, hina orang, tangkap orang, aniaya orang, bunuh orang, seksa orang, buat macam-macam. Dia ingat dia kuat. Allah Al-Qawi. Jadi perkara-perkara yang pertama sekali, kita nak sensitif dengan nama-nama Allah. Kita nak sensitif dengan nama-nama Allah. Ini tarbiyah. Ini tarbiyah. Jadi bila kita tengok sesuatu yang berada di depan kita tu, kita nak kena hubungkan dengan nama Allah. Al-Qawi. Sekarang ni Tuan aniaya saya, Tuan, saya seorang buruh, Tuan seorang menteri, Tuan seorang bos, Tuan ketua, Tuan paksa saya ambil racun masuk dalam badan saya, sedangkan racun tu tak pasti boleh sembuhkan atau tidak. Tuan paksa saya. Ingat Tuan, Allah Al-Muntaqim. Allah Al-Muntaqim. Allah Maha mengazab. Kalau ini penganiayaan depan Allah, Tuan tak lepas. Walaupun Tuan kata ini syarikat punya. Bukan, syarikat tu Tuan yang punya arahan. Cakap dengan dia. Tuan nak aniaya saya ke? Tak apa, Tuan buatlah. Tapi saya ada Allah. Allah Al-Qahar. Allah akan paksa Tuan tunduk. Dan ingat, doa orang kena aniaya ni. Doa orang kena aniaya ni, mustajab. Sebab tu tuan-tuan perempuan, saya menyeru kepada mana-mana keluarga yang telah terkesan dengan suntikan-suntikan yang berkenaan, yang menyebabkan kecacatan, menyebabkan kematian, angkat tangan, doa kepada Allah, minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan hukum dia mereka yang memimpin ni. Ramai ada kawan-kawan saya meninggal dunia, tuan-tuan, yang buka lengan dia, tunjuk. Ini baru lepas inject petang tadi, buka lengan, letak sudu, melekat. Letak besi, melekat. Letak kunci, melekat. Letak banyak melekat. Oh, saya dah jadi bionic man. Suka ada magnet dalam badan. Tu tanya, apa dia, kenapa dia tanya orang. Tak tahu macam mana boleh jadi magnet dalam badan. Tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Jadi sebab itulah digambarkan sini, bagaimana kita nak mentarbiah diri kita supaya diri kita ini betul-betul meletakkan al-khawf menjadi al-khasyah. Al-khawf daripada takut menjadi al-khasyah. Orang yang ada ilmu dipanggil ulama, iaitu mereka yang ada ikatan dengan Allah. Maknanya kita hubungkan segala yang berlaku dengan sifat Allah, nama Allah Al-Qawi. Nampak China kuat, nampak Amerika kuat, nampak Israel kuat, nampak semua kuat. Keluar dalam parlimen. Ini akidah, tuan-tuan. Saya kena sebut jugalah sebab ni akidah, tapi saya tak sebut nama lah. Berkata seorang menteri, dia kata apa? Macam mana kita nak lawan China? Kapal kita kecil je macam sampan, kapal dia besar. Macam mana kita nak halau dia dan masuk perairan kita? Kita punya senjata sikit, kecil, banding dengan dia besar, hebat dia, tentera dia. Tuan-tuan, dia meletakkan kekuatan tu pada besar kecil tentera tu. Ini akidah ni. Ini akidah. Macam mana nak lawan Amerika? Amerika nak masuk negara kita. China nak masuk negara kita, nak langgar Malaysia. Kita ni macam mana? Kita nak lawan dengan dia. Kita tak ada kekuatan. Senjata kita sikit. Kapal kita pun yang tenggelam tak boleh tenggelam. Kapal selam tak boleh tenggelam. Kapal selam tak boleh timbul. Dah tenggelam tak boleh timbul. Dia tengok kebesaran, kehebatan tentera. Tuan-tuan, ni akidah. Allah Al-Qawi. Patutnya dia cakap macam gini. Patutnya dia kalau Menteri Pertahanan lah. Walaupun kita kecil, walaupun kita sedikit, walaupun teknologi dia orang besar dan hebat, tapi kita ada Allah Al-Qawi, Allah Al-Qahar, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Muntaqim, Allah Jalaluh. Bawa betul Menteri Pertahanan. Ini Menteri Pertahanan tengok kapal kita kecil,
Kita beli kapal pun second hand aja. Kita beli pun daripada dia je. Nak lawan dia macam mana? Ini menteri yang tidak ada akidah. Atau akidahnya rosak. Melihat kepada hakikat dunia semata-mata. Nabi SAW ketika perang Badar melawan musyrikin, berapa orang Nabi? Berapa orang ahli-ahli Nabi ni? Sahabat-sahabat ni 313 orang je. Yang ada pedang, berapa bilah pedang yang ada? 8 bilah pedang aja ada. Katalah 10 bilah pedang. Daripada 313 tu 10 orang aja, 8 orang aja yang ada pedang. Yang lain pakai pelepah tamah. Pelepah tamah. Kudanya, untanya, kekuatan tenaganya. Kalau tentera dia ada makanan, dia ada suplemen, dia ada sebagainya. Tak ada. Yang pergi ni mustada'afin, yang lemah-lemah, yang bawa pelepah tamar. Nak lawan dengan musyrikin yang lengkap dengan ketenteraannya, kehebatannya. Biasa dia ada tentera missionary dia, tentera yang diupah. Kalau ikut lawan, kalah lah. Badar habis kita. Habis kita. Islam tidak pernah menang dalam keadaan dia lebih ramai daripada yang lain. Adalah kot agaknya sekali dua, tapi itu pun tak pernah. Kalau kita ada ribu-ribu pun, yang sana ada puluh ribu. Kita ada puluh ribu, yang sana ada ratus ribu. Sentiasa musuh lebih banyak daripada orang Islam. Sebab apa? Kenapa musuh Islam lebih banyak daripada Islam bila perang? Sebab musuh Islam takkan berani lawan Islam kalau Islam ramai. Tak berani. Bila dia kuat je, dia baru berlawan. Orang Islam pula, dia tak takut pada ramai ataupun sikit. Dia hanya takut kalau Allah murka pada dia. Ni tiba-tiba Menteri Pertahanan kita kata, nak lawan kita ni kapal tongkang aja, nak lawan dengan kapal perang China, nak lawan dengan kapal perang Amerika. Dia tak nampak Al-Qawi bersama dengan orang beriman. Jadi ini tarbiyah daripada mana ni? Tarbiyah daripada sistem yang kita lalu ni lah. Sekular ni. Terpisah. Jadi di akhir zaman kita kena betulkan semula. Kepekaan kita tu, sensitivity kita tu kena betulkan semula. Kita nak kena sensitif, peka. Bila melihat satu kekuatan, kita jangan nampak kekuatan makhluk. Kita nampak kekuatan Allah Al-Qawi. Bila melihat tentera yang mengalahkan orang Islam, kalah je orang Islam. Al-Jabbar, Allah benarkan dia menang sekejap. Palestin nampak macam kalah je dengan Israel kan. Allah benarkan dia menang sekejap. Itu pun menang tak menang pun. Allah benarkan. Allah Al-Qawi. Allah Al-Jabbar. Tapi kenapa kita kalah? Sebab Allah nak uji kita. Masa kamu susah ni, kamu dekat dengan Allah ke, kamu pilih kafir yang nampak hebat? Allah bagi dua pilihan. Sekarang ni Islam lemah, macam di Mekah. Di Mekah ni, orang yang mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam ni memang benar-benar beriman kepada Allah. Kenapa? Kerana Nabi lemah, keadaan umat Islam lemah pada masa itu. Keadaan umat Islam sedikit, minoriti, ditekan, diboikot dan sebagainya. Jadi orang yang bersama Nabi ialah orang yang benar-benar beriman, yang ikhlas, yang yakin dengan Allah, baru bersama Nabi. Kalau nak kuat, bersama dengan musyrikin. Ini di zaman Mekah. Samalah di zaman kita. Di zaman kita ni, kalau kita nak ikutkan kuat, bersama dengan Dajjal lah, nampak kuat, hebat. Amerika lah. Sebab tu takut. Sebut aja, kita menentang Israel sekian. Israel mengkhianati sekian. Tapi perniagaan, masih benarkan Israel berniaga dengan Malaysia? Takut. Masih benarkan kapal-kapal Israel datang ke negara kita? Bila kita boikot, kita kena boikot. Tapi dia masih benarkan negara kita ni didatangi oleh Israel, perniagaan daripada negara Zionis. Kenapa? Kerana sebenarnya dia tidak sensitif dengan kekuasaan Allah. Dia takut nanti ekonomi kita macam mana, kena boikot. Nanti kita tak boleh nak pergi sana. Nanti kita tak boleh pergi haji. Tak boleh pergi haji nanti macam mana? Marahlah orang tak pergi haji. Cerita pada manusia, kenapa tak boleh haji? Jangan takut dengan makhluk. Tetapi apabila pemimpinnya takut kepada makhluk, maka kita dididik dengan begitu. Jadi kita hari ni nak kena betulkan semula ni tarbiyah yang kita dah lalu ni. Tarbiyah yang kita dah lalu lama sangat ni.
Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak tahu Allah ni Al-Qawi, Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Jalal dan segala sifat-sifat yang maha hebat? Macam mana? Apabila berlaku perkara-perkara yang kita tidak suka. Contohnya kita nak sihat, sakit kita. Nak sihat, sakit kita. Maka kita tahu Allah ni Al-Qahar, Allah ni maha pemaksa. Kita tak nak sihat, tak nak sakit. Kita makan ubat, exercise, aerobik tiap hari, silat lagi, jogging lagi, angkat berat lagi. Semua buat. Sakit juga. Rupanya Allah ni Al-Qahar. Sihat tu Allah yang bagi. Bukan sihat ni sebab kita exercise. Sihat ni Allah bagi. Bukan sihat ni sebab kita makan yang elok-elok. Memang betul makan elok tu kita kena buat. Usaha Allah perintah. Exercise Allah perintah. Tapi yang bagi sihat tu Allah. Ada orang exercise, hebat exercise, tapi akhirnya sakit juga. Jadi hati kita tu kena betul. Maka berlaku perkara yang kita tidak suka, maka kita rasa kita sebenarnya dipaksa oleh Allah. Allah ni Al-Jabbar. Allah ni maha mengalahkan. Allah ni maha memaksa, Al-Qahar. Maka sakit kita sebab Allah paksa kita sakit. Jadi kita nak rasa kekuasaan Allah, maka rendah kita pada Allah. Kita rendahkan diri kepada Allah. Walaupun kita seorang doktor, kita tahu buat nak rawat macam mana, kita rendah diri pada Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau bagi aku sakit, ya Allah. Engkau bagi aku aksiden, ya Allah. Engkau bagi aku kemalangan, ya Allah. Engkau bagi aku kebakaran, ya Allah. Engkau bagi aku berpisah dengan anak aku, suami aku, isteri aku, ya Allah. Engkau bagi aku bercerai-berai, ya Allah. Engkau izinkan walaupun aku tak nak, aku tak suka, tapi Engkau lakukannya pada aku, ya Allah. Engkau pecat aku daripada kerja, ya Allah. Engkau cabut kenikmatan-kenikmatan yang ada pada aku, ya Allah. Kita tahu Allah Al-Qahar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qawi, ya Aziz, ya Muntaqim, ya Arhamar Rahimin. Kita minta, ya Allah, yang kuat-kuat sebut nama Allah kuat. Dalam kita Melayu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau lah yang maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Ya Allah, aku ni hamba Engkau, ya Allah, tolonglah aku. Ni takut tadi tu lahir daripada kesedaran kita faham, kita kenal Allah. Ini baru takut yang tarbawi, takut yang mendidik. Kita kena unlearn semula. Kita kena buang semula apa yang kita belajar dulu dekat sekolah-sekolah dulu, dekat masyarakat kita belajar. Takut hantu lah, takut jin lah, takut orang jahat lah. Walaupun kita, bukan bermakna kita tak boleh kena tak payah berhati-hati, bukan. Tak payah jaga, bukan. Kena jaga, kena tutup kunci semua. Tapi takutnya bukan pada pencuri, takutnya pada Allah. Jadi bos kita jahat, bos kita tak adil, bos kita pecat kita, bos kita discriminate kita, bos kita buat tak elok kat kita. Kita melihat bos ada sifat-sifat kekuatan, ada kuasa. Maka Allah Subhanahu Taala maha berkuasa. Kita hubungkan dengan Allah. Dia berkuasa itu sebab Allah izin. Besok dia letak jawatan, dia dipecat, ditangkap ke apa, skandal apa contohnya, Allah Al-Qahar. Nampak? Jadi kita nak kena didik hati kita, fikiran kita ni supaya benar-benar berada dalam keadaan terikat dengan iman, terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok raja-raja, hebat raja-raja. Tanah ni, tanah better. Negeri ni, better yang punya. Kamu tak suka, kamu keluar dari negara better. Itu dia. Kamu keluar dari negara better. Aku buang kau. Better buang kamu daripada negara. Jangan masuk dah negara kami. Datang-datang tampar, tumbuk, pukul. Yang ada komando sikit, tembak, bunuh. Raja-raja. Saya tak cakap lah raja sini, saya cakap raja India no, Hindustan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat raja hebat, tetapi sampai masa binasa. Binasa raja ni. Sama ada binasa dia mati, sampai masa dia mati. Dia tak nak mati. Siapa, adakah orang yang jadi raja tak nak mati? Ada ke? Tak ada. Cuba tanya buat soal sidik.
Ada tak raja-raja yang nak mati? Tak ada. Dia ada dunia, semua dia ada. Duit dia ada, kuasa dia ada, glamour, semua dekat dia. Dia nak tinggalkan dunia buat apa? Dia tak nampak akhirat. Tetapi bila sampai waktu mati, mati dia. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal mereka, tidak akan lambat walau satu saat, tak akan cepat walau satu saat. Kita pergi Mesir, melihat piramid besar, hebat piramid. Tersergam, mengkagumkan piramid ni. Tapi kita cuba tengok, siapa yang bangunkan piramid tu? Ada lagi ke? Firaun, bala tenteranya yang buat piramid yang hebat tu, ada lagi ke? Tak ada lah. Semua dah diazab oleh Allah. Mati dah. Allah Al-Muntaqim, Maha memberi azab. Kita tengok kat istana-istana di negara-negara, semua di istana hebat. Istana ni, istana tu banyak. Cuba tanya, siapa raja yang buat? Siapa raja yang buat istana ni? Istana ni dah umur dia 100 tahun lebih, 200 tahun lebih. Hebat istana ni, kan? Yang buat istana dah mati, duduk dalam kubur, dah jadi tanah. Kalau dia soleh, menjadi sebahagian daripada taman-taman syurga. Kalau dia toleh, kalau dia jahat, zalim kepada rakyat, dia telah sedang diazab oleh Allah. Allah azab dia. Bukan tiap hari, tiap saat Allah azab dia. Sampai hari kiamat. Allah Al-Muntaqim. Allah Al-Muntaqim. Allah Maha mengazab. Tengok istana, tengok bangunan besar-besar, tengok piramid, tengok kehebatan-kehebatan. Tanya, siapa yang cipta ni? Siapa cipta? Oh, Firaun yang cipta. Dah mati dah Firaun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Ni kita nak tarbiyah balik diri kita ni. Jangan nampak piramid, nampak hebat. Oh, hebatnya piramid ni, besar, cantik. Ilmu dia buat macam mana gini-gini. Oh, hebatnya istana ni. Oh, hebatnya ni rumah Perdana Menteri ni hebat. Oh, ini hebat rumah menteri. Nampak hebat pada rumah tu. Tanya orangnya, siapa? Mana orangnya? Dah mati dah. Bila mati? Barunya mati. Minggu lepas mati. Kenapa mati? Dia buat zalim banyak sangat, rakyat doa dia mati. Mati dia. Rupanya Allah Al-Muntaqim, Maha mengazab. Allah Al-Jabbar, Maha mengalahkan. Allah Al-Qahar, Maha memaksa. Jadi, bila kita tengok perkara-perkara tersebut, hati kita semakin dekat dengan Allah, bukan makin takut dengan dia. Ini dikata khasyah. Khasyah ni min ulama, daripada kalangan orang-orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu. Jadi melihat sesuatu yang besar, yang hebat, kita kaitkan dengan Al-Qawi, kekuatan Allah yang Maha besar. Kita tengok pula, kalau kita pergi Jordan, kita jumpa rumah-rumah, istana dalam tanah, dalam gunung dibuat. Gunung, dalam gunung. Ini kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh ni kepakarannya, dia boleh buat rumah dalam gunung. Cantik sebagainya lah. Duduk dalam bilik, tidak ada masalah oksigen. Oksigen dia pandai dia buat. Ni kaum Nabi Saleh alaihissalam. Siapa dia? Kaum Samud. Rumah dia cantik. Pergi kat Jordan nampak ada satu tempat tu. Rumah cantik dekat dalam gua. Dalam bukit, di bawah bukit. Tanya dia, siapa yang buat ni? Inilah rumah kaum Samud. Mana kaum Samudnya? Kaum Samud dah habis, Allah hancurkan. Allah hancurkan. Allah hancurkan dengan pekikan gegaran, sound wave. Allah menggunakan sound wave. Sound wave. Tahu sound wave ni? HARRP, harp. Harp ni menggunakan sound wave. Salah satunya sound wave ni, dia guna teknologi yang Allah dah guna untuk menghancurkan kaum Samud. Kaum Samud ni Allah gunakan pekikan yang kuat, suara yang kuat, mati semua. Itu sound wave. Jadi iblis yang ada pada masa tu, rupa-rupanya ada teknologi gelombang bunyi, rupanya gelombang bunyi. Maka dia pun catat gelombang bunyi. Maka sekarang dia panggil HARP, HARRP.
ataupun HAARP, HARP kan. High frequency. Jadi digunakan. Bukan dia pandai sangat. Mereka ni dah semua ilmu Allah belaka. Allah dah guna dia ada sound wave ni, gelombang bunyi ni untuk menghancurkan kaum Samud. Sehingga tidak ada tersisa, semua mati kecuali orang beriman yang Allah selamatkan. Jadi bila melihat kehebatan dunia, kehebatan, kekuatan Amerika ke, kekuatan dia ke, kita melihat Allah yang maha kuat, Al-Qawi. Jadi takut tu tak takut daripada makhluk. Jadi kita kena betulkan semula. Ini tarbiyah dia. Maka barulah kita akan membawa kepada al-khasyah. Al-khasyah sesuai dengan ayat Allah tadi. Apa ayat Allah tadi saya bacakan lagi sekali. Dan ayat ni sebenarnya pendek aje. Saya suka tengok ayat ni. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, yakhsyallah, bukan khauf. Allah tak guna perkataan khauf, Allah menggunakan yakhsyallah. Maknanya yang takut bersama kesedaran. Yang takut bersama ilmu, bersama kesedaran. Apa kesedarannya? Kesedaran iman. Kesedaran iman. Bukan nama ulama terus dia takut ke Allah, dah. Allah kata apa? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yakhsyallah ini dia membawa perkataan takut, tapi takut bersama ilmu, bersama kesedaran. Jadi walaupun dia jadi alim ulama, tapi sekiranya tidak kenal Allah, dia tak takut dengan Allah, maka dia akan buat apa yang dibuat pada hari ini. Bila kita kata kenapa kita nak kena ikut Yahudi dan Nasara, kenapa nak ikut Yahudi dan Nasara, kan? Mana kami ikut Yahudi Nasara? Habis kamu ikut WHO tu, bukan Yahudi Nasara. WHO tu pakar dalam sains dan medical. Pakar dalam sains dan medical. Kalau pakar dalam sains dan medical tu, ada tak pakar-pakar lain yang tak sama dengan dia, mazhab lain, yang pandangan lain, ada tak? Tak, kami ambil dia je. Kenapa ambil dia je? Dah tahu kita duduk di Mulkan Jabariyah. Kita berada di Mulkan Jabariyah sekarang, fasa keempat. Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW, hadis sahih, Mulkan Jabariyah ni mereka menguasai. Kita tak boleh faham lagi ke? Mereka sedang menguasai. Kita nak ikut yang paling tinggi, kita ikut dia lah. Maka kita tidak cermat dalam berfatwa. Saya tak tegur siapa-siapa. Jangan tegur, jangan tulis nama siapa-siapa kat dalam komen ni. Kita tak tegur siapa-siapa. Tapi kenapa orang alim tak takut Allah? Kerana dia tidak kenal Allah. Hati dia tidak kenal Allah. Dia lebih takut pada bos dia. Dia lebih takut pada menteri dia, ketua dia. Sehingga dia tidak cermat, tidak bertakwa, tidak warak dalam berfatwa. Ini orang-orang yang digambarkan tidak ada yakhsyallah. Jadi sebab tu kita hari ini, kita tak pandai, tapi kita bimbang. Sedikit ketidakpandaian kita itu menyebabkan kita tidak takut Allah. Walaupun kita tak ada ilmu yang banyak, ilmu yang hebat, tapi kita takutlah Allah, kenal Allah, takut Allah. Allah suruh tengok siapa? Allah suruh tengok siapa? Allah suruh tengok orang beriman. Allah suruh tengok, rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada hadis, rujuk kepada ijma', rujuk kepada orang beriman, orang bertakwa, orang yang ikhlas. Bukan rujuk kepada ahli perniagaan. Siapa yang kontrol WHO tu? Ahli perniagaan. Siapa ahli perniagaan tu? Dia yang buat bilang vaksin. Tak boleh. Ini konspirasi. Ini teori konspirasi. Takkanlah hati kita tak boleh faham yang ini al-haq, yang mana al-haq, mana batil. Kalau tak faham juga, saya tak tahulah. Tuan-tuan pada mata Allah, maka kita nak kena bina sensitiviti kita, kepekaan kita dengan nama-nama Allah. Kita tengok kehebatan dunia, kita kaitkan dengan kehebatan Allah. Ini tarbiyah. Macam mana kita nak menjadikan al-khawf itu khasyah,
takut yang ada kesedaran, takut yang ada ilmu. Kita kena ikat dengan ma'rifatullah, dengan kenal Allah. Jadi sebab tu kita zikir tak cukup. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada setengah-setengah orang selawat kepada Nabi sampai 5,000 kali satu hari, 10,000 kali, 500,000 kali. Banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sikit pun tak rasa nak menegakkan ajaran Nabi. Apa menegakkan ajaran Nabi ni apa? Buat dakwah. Apa kata Quran? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik daripada mereka yang mengajak manusia kepada Allah dan mereka beramal soleh, dan mereka ni orang yang mengaku menyerah kepada Allah. Siapa lebih baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kita duk selawat, tak buat pun dakwah pada orang. Nabi kata apa? Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Kita selawat 1000 kali satu hari, tapi tak ikut pun apa Nabi suruh. Nabi suruh dakwah. Buat dakwah. Apa dakwah ni? Dakwah ni mengajak manusia kepada Allah. Jalan yang paling kita mampu lah. Tak payah fikir susah-susah. Tak payah ceramah panjang-panjang. Tak payah. Pendek-pendek je. Senyum pun dah dakwah dah. Kamu senyum kenapa? Sebab aku tengok engkau, aku sayang kat engkau. Kerana Allah. Allah Akbar mempeluk kita. Dakwah lah tu. Sebelum ni sayang kerana sama satu keluarga. Sayang kerana sama alumni. Dah lepas ni sayang kerana Allah. Betul. Aku senyum. Kenapa engkau senyum? Aku gembira tengok wajah engkau, wahai saudaraku. Kerana kita lama tak jumpa. Alumni ni. Sebab aku sayang pada engkau kerana Allah. Allah Akbar dia mempeluk kita. Baru dia tahu. Sayang kerana Allah. Bukan sayang kerana alumni. Sama. Satu sekolah dulu. Ansara. Anak-anak lepasan sains marah. Alumni lain-lain kisah kenapa? Ada orang cakap, kamu tahu tak, yang jadi DG tu, jangan cakap DG mana-mana, sekolah agama tu. Kamu ni sekolah sains, sekolah sekular, dia sekolah agama, KIK lagi. Sudah keluar pula nama KIK. Jangan main-main, ingat dia tak betul ke kan? Jadi betul tak betul pada al-haq yang dipegang. Bukan pada sekolah agama tak sekolah agama. Ada sekolah agama, ada mengaji agama. Di Azhar ada jumpa satu kes murtad perempuan ikut Hindu. Ada kes belajar agama. Kalau balik Malaysia jadi ustazah lah. Lalas tak balik Malaysia, lari pergi India ikut Hindu. Ada kes. Jangan ingat sekolah agama ni dia maksum. Sekolah agama lah lagi banyak ujian dia. Allah akan uji dia. Kalau orang sekolah agama sama panggil orang tak sekolah agama, maka orang tak sekolah agama tu dapat pahala lebih sikit sebab dia tak ada ilmu. Yang ada ilmu ni Allah akan bakar dia dulu. Kenapa? Ada ilmu tak amal, jadi hujah di hadapan Allah. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, kita nak kena lihat takut kita tu macam mana nak proses, kita kena hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita akan sampai kepada khasyah Allah, iaitu kita takut dengan perasaan haibah, perasaan merasai kehebatan Allah. Jadi bukan takut saja, takut kita merasa kehebatan Allah, takut yang membawa kita merasai kehebatan Allah. Yang mana apabila kita merasai kehebatan Allah, maka kita takut pada Allah, tapi kita mendekati Allah. Kita semakin takarub dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Kalau takut ni dia jauh, takut, tak mau. Tak, ini takut khasyah dengan kesedaran iman menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah. Tengok benda hebat manusia yang buat tu dah mati. Hebat, tapi dah mati dah dia. Maka kita tahu ini kehebatan Allah. Allah tak mati. Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allah Maha hidup, tak mati-mati. Manusia mati. Hebat macam mana dia mati. Maka pada ketika itu kita bukan takut menjauhkan Allah, tak, takut merasai haibah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Maka kita takut kepada Allah, kita makin mendekati Allah. Makin mendekati Allah. Sebab kehebatan Allah. Sebab tu maksud takut kepada Allah. Takut ini bukan main takut neraka.
Kita bukan takut neraka. Ataupun kita takut kehilangan dunia ni, maka kita takut pada Allah. Tetapi orang yang kenal Allah, dia akan takut kerana dia merasai kehebatan Allah, keagungan Allah. Allah Al-Qawi, Allah Al-Qahar, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Muntaqim. Dia melihat kekuasaan Allah, kehebatan Allah tadi, maka dia semakin dekat dengan Allah. Dia takut tak dengan Allah? Takut. Tapi takut dengan kehebatan Allah, dia mendekati Allah. Maka dia akan mendekati Allah, takarub kepada Allah. Maka dia akan yakin untuk bersama Allah. Bila bersama Allah, dia yakin. Bila dia berzikir tu, dia tak takut dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berhadapan dengan musuh. La ilaha illallah, ya hayyu, ya qayyum, ya qawi, ya hayyu, ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Dia mendekati musuh. Musuh datang. Ya hayyu, ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Ya hayyu, ya qayyum, ya qahar, ya hayyu, ya qayyum, ya jabbar. Dia seru nama Allah kan. Hati dia. Hati dia meluap-luap dengan perasaan yakin, dekat, kuat bersama Allah. Maka jadilah dia berani. Baru dia berani. Berani bersama kebenaran. Bukan berani membabi buta. Oh, mari kita perang, mari kita turun 31 Julai ni. Kita kena turun kat dataran mereka. Buat semua sekali. Dia bukan berani babi buta. Dia berani bersama dengan sunnah, strategi, uslub yang Rasulullah ajar pada kita sallallahu alaihi wasallam. Berani bersama kebenaran Allah. Kenapa? Ketika dia berhadapan dengan tu, dalam hati dia, ya Allah, ya Qahar, ya Allah, ya Jabbar, ya Allah, ya Qawi, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Karim. Semua nama Allah disebut, dia panggil, dia sebut perasaan dia. Dia semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Dajjal datang kuat depan dia, hati dia semakin kuat dengan Allah. Dia nampak Dajjal dengan pedangnya, dengan garangnya, dengan kekuasaannya, pistol dia, senapang, whatever apalah senjata. Datang Dajjal depan dia, dalam hati dia, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qawi, ya Alim. Dia sebut semua nama Allah. Dia bukan takut, dia berani bersama kebenaran, berani mendekati Allah. Makin dekat dengan Allah, makin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan takut macam mana kita takut pada binatang buas, bukan. Sebab dia takut bersama khasyah, takut bersama dengan kesedaran, bersama ilmu. Bersama ilmu. Ini perkara yang kita nak kena tarbiyah diri kita ni, anak-anak kita ni. Nak kena kenalkan Allah ni, nama-nama Allah kena kenal ni. Tengok kehebatan, Allah lagi hebat. Tengok kekuatan, Allah lagi kuat. Tengok kekuasaan, Allah lagi berkuasa. Kalau kita mati, sebab Allah izin kita mati. Kalau kita sakit, sebab Allah izin kita sakit. Maka bertambah kuat kita, berani. Orang yang khasyatillah, khasyallah, dia yang takut kepada Allah ini, dia ada kesedaran, dia kenal Allah. Maka jadilah takut ini takut yang ibadah kepada Allah. Baru takut tu jadi ibadah. Baru takut jadi ibadah. Kau tak takut tu jadi maksiat. Takut kepada vaksin, takut kepada virus, takut kepada cyber attack, takut kepada Dajjal, takut kepada ketua, takut kepada pemimpin yang jahat. Takut pada makhluk. Dia tak jadi ibadah. Dia jadi maksiat. Kenapa maksiat? Sebab mensyirikkan Allah. Sebab mensyirikkan Allah. Jadi kita nak kena rasa benda ni. Kalau tak, macam mana? Dah dekat pukul 12 dah. Allah Akbar. Jadi apabila kita takut begitu, baru takut tu kerana Allah jadi ibadah. Baru ibadah. Baru ibadah. Jangan kamu takut dengan syaitan. Innama zalikumus syaitan. Ni ingat ni, Allah beritahu itu ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ambil ayat ni tuan-tuan, 175 surah Al-Imran. Surah Al-Imran 175.
Sesungguhnya mereka ini tidak lain hanyalah syaitan yang duk takut-takutkan kita ni. Syaitan. Mereka ini sungguh-sungguh tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan kamu dengan kawan-kawannya yang pengikut dia. Dia gunalah WHO, dia gunalah UN, dia gunalah tentera, dia gunalah siapa-siapa dia guna. Tu kawan-kawan syaitan. Ni bukan saya cakap Ni Allah sebut dalam surah Al-Imran. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan kamu dengan kawan-kawannya. Kerana itu, sebab itu, apa kata Allah? Fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut dengan mereka. Wa khafuni, maka takutlah kamu kepada aku, kata Allah. Jangan takut dengan mereka, takut kepada aku. In kuntum mu'minin, sesungguhnya kamu ni sekiranya benar-benar orang beriman. Jika kamu ni benar-benar orang beriman. Nampak tak? Ini tarbiyah. Jadi al-khawf, ketakutan yang ada pada seorang beriman ialah ketakutan yang ada kesedaran iman, dihubungkan dengan Allah, kenal Allah, sehingga akhirnya dia tak takut dah dengan manusia ni. Kena bunuhlah. Sakit tak? Memang sakit, tapi sakit tu Allah akan ganti. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, diri mereka dan harta mereka telah dibeli. Allah dah beli dah. Bi anna lahumul jannah, dengan syurga. Nak takut apa? Memang sakit tak sakit. Kena seksa sakit. Allah. Engkau kuat hari ni, tapi Allah lagi kuat. Allah izin aku kena macam gini. Sebab apa? Allah izin sebab Allah nak uji iman aku. Betul ke aku ni yakin ke Allah? Betul ke aku ni takut pada kehebatan Allah? Betul ke aku ni sayang Allah? Allah nak uji aku. Sebab tu ada ketakutan tadi. Apa yang berlaku pada sebenarnya, hakikatnya sama-sama dengan ayat itu. وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمُ الْحَظَّ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Surah Al-Imran ayat 176. Allahu Akbar. Dan janganlah engkau bertukar-cita. Kita takut ni sampai sedih. Orang kepung kita, orang boikot kita, orang tinggalkan kita, orang buat macam-macam kat kita sampai sedih. Dan janganlah engkau berduka cita. Maksud tadi tu Allah kata jangan takut. Mereka ni syaitan, tak ada buat apa-apa pun. Jangan kamu berduka cita kerana perancangan mereka, perbuatan mereka jahat tadi itu. Kerana sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Mereka tak boleh buat apa-apa ke Allah. Allah Maha berkuasa. Kita tak takut apa? Innahum lan yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat memudaratkan Allah. Mereka tak boleh kalahkan Allah. Maka jangan sedih. Mereka tak kalahkan Allah. Kalau kamu kalah, tentunya kamu kena tangkap apa, kamu kalah. Sebab Allah nak uji kamu. Kamu yakin tak dengan Allah? Allahu Akbar. Sesungguhnya janganlah kamu berduka cita dengan apa yang mereka perbuat. Kerana sesungguhnya mereka, musuh tadi, tidak sekali-kali akan mendatangkan mudarat kepada Allah. Allah menetapkan tidak akan memberi kepada mereka balasan yang baik pada akhirat. Mereka akan diazab. Walahum azabun azim. Walahum azabun azim. Mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Jadi orang beriman ni, dia melihat dengan kacamata iman. Disebut kita pandang dengan basirah. Ini maksud pandang dengan basirah. Pandang dengan mata hati. Orang buat macam gini, dia tengok, ya Allah, engkau uji aku dengan dia. Kau uji aku dengan pemerintah yang begini. Kau uji aku dengan ketua yang begini. Kau uji aku dengan keluarga yang begini. Ya Allah, buat jahat kat kita kan? Dan aku yakin dengan Kau lah Al-Qawi, Kau lah Al-Qahar, Kau lah Al-Jabbar, Kau lah Al-Muntaqim. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim.
maka kita tahu dia takkan kalahkan Allah. Kalau kita kalah pun, kita kalah sebab Allah nak uji kita, supaya kita sabar, supaya kita dekat lagi dengan Allah. Fala takhshawun nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Suratul Maidah ayat 44. Subhanallah, subhanallah. Allah pujuk kita. Kerana itu janganlah kamu takut pada manusia. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku, kata Allah. Dan jangan kamu tukar ayat-ayat aku dengan harga yang murah. Jangan kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita ikut dia dengan harga yang murah. Siapa-siapa yang memutuskan berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, maka mereka lah orang kafir. Jadi Allah sebut janganlah takut dengan manusia. Tak apa, mereka nak pilih kufur, pilihlah. Mereka nak pilih Dajjal, pilihlah. Tapi kita jangan takut dengan mereka, takut dengan Allah. Allah pujuk kita ni. Allah pujuk kita, dan Allah kata siapa tu semua tak nak tu, dia adalah orang kafir. Biarkan Allah akan bagi kita menang. Allah akan bagi kita menang, tu janji Allah. Jadi Allah mengingatkan kita supaya tidak takut kepada makhluk, kepada manusia, tetapi hanya takut kepada Allah semata-mata. Janganlah kita bila dah baca Quran ni, kita tinggalkan makna dia, maknanya Quran. Jadi insya-Allah besok kita akan sambung takut dalam tarbiyah yang terbagi kepada 5. Takut al-khawf dalam tarbiyah dan syariat Allah ada 5. Jadi insya-Allah kita akan sambung besok. Takut yang macam mana. Jadi dari situ dia ajar kita macam mana nak memproses diri kita supaya kita benar-benar mendapat khasyah kepada Allah. Takut dengan kesedaran. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita sambung, doalah dan semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman wa jamilit tawakkuli alayk wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala sya'ati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma khtim alaina ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada kesempatan malam ni, malam ni tak boleh ada pun. Besok insyaAllah kita akan sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.